Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal 'azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wat tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil 'azim ya rabbal alamin. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi dalam majlis perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan kita dengan menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Muhammad As-Sadiq Qamhawi rahimahullahu taala pada pecahan yang kedua daripada hukum idgham, iaitu idgham bila gunnah ataupun idgham bi ghairi gunnah. Yang mana hukum idgham ni masih lagi di dalam bahagian yang besar, iaitu hukum nun mati dan tanwin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. الثاني إدغام بغير غنة وله حرفان اللام والراء. Okey, hukum yang kedua iaitu idgham bi ghairi gunnah ataupun idgham bila gunnah. Orang Melayu panggil idgham bila gunnah. Walahu harfan, ada dua huruf bagi hukum ini. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ra. Fa mithalul lami ba'da nun. Contoh bagi nun mati bertemu dengan lam. Qauluhu ta'ala min ladunhu. Tidak ada dengung situ nah. Tidak ada dengung. Dia cuma ada idgham saja. Wa mithaluha ba'da tanwin. Dan contoh tanwin bertemu dengan lam. Yauma idzil la khabir. Yauma idzil la khabir. Okey, tu contoh dia tak ada dengung. Wa mithalur ra, yakni contoh nun mati bertemu dengan ra. Mir rabbihim tidak ada dengung. Hanya ada idgham saja. Wa dan contoh lain lagi wa ni maksudnya tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra. Thamaratir rizqa. Okey, tidak ada dengung, cuma ada idgham saja. Idgham macam kita sebut tadi, masuk kan, masuknya huruf nun dan tanwin ke dalam huruf mudgham, yakni huruf idgham bunyi dia seperti satu huruf. Nampak tapi dekat sini tidak ada dengung. Sebab tu dipanggil idgham bila gunnah. Wa yusamma hadzal qismu min al-idgham idghaman kamila. Dan dinamakan idgham bila gunnah ni idgham kamila, yakni idgham yang sempurna. Idgham yang sempurna maksudnya idgham yang tidak ada dengung. Li dhihabil harfi was sifati ma'an, kerana hilangnya huruf dan sifat kedua-duanya. Maksudnya nun mati dan tanwin ni dia masuk, dia hilang tu, tak bunyi tu. Tak bunyi soi. Ada dalam tulisan tapi tidak ada dalam bacaan. Jadi dihilang secara sepenuhnya. Bila hilang sepenuhnya dipanggil idgham kamil. Wa wajhul idghami fil hurufi as-sittatu. Dan wajah idgham bagi huruf yang 6. Maksudnya wajah idgham ni maksudnya jenis idgham lah. Jenis huruf yang ada pada huruf idgham ni dia ada macam-macam jenis. Pada huruf 6 tu lah. Kalau kita baca kembali hak yang tadi, kita ingat balik rumus yang sebelum ni, yarmulun, merujuk pada 6 huruf tu. Yang pertama dia kata apa? At-tamathulu fin nun. Dia kata huruf nun, yakni huruf
nun idgham bukan nun mati. Sebab nun, bila sebut nun mati bertemu dengan nun yang berbaris, kita panggil tamathul, sama. Dia sama dari segi sifat, sama dari segi huruf, sama dari segi sifat. Okey, lepas tu dia kata wat tajanus ma'al wawi wal ya, fil infitah wal istifal wal jahr. Okey, dia kata tajanus ni maksudnya mutajanisain. Mutajanisain maksudnya nun mati dengan waw. Nun mati bertemu dengan waw. Okey, nun mati makhraj lisan. Makhraj lisan. Waw makhraj syafawi. Ya apa dia? Ya makhraj lisan. Nun makhraj lisan. Okey, dia maksudnya bila kita bincang bab tajanus ni, mutajanisai ni, dia perbincangan dia selepas ni, tapi dia buat main juga. Cuma kita nak sebut mutajanisai ni dia orang panggil ittifaqu makhrajin la sifatan. Apa dah? Ittifaq, ada yang sama makhraj tapi sifat tak sama. Ada yang sama sifat, makhraj tak sama. Tu orang panggil tajanus, mutajanisain. Perbincangan ni akan panjang lagi pada bab yang seterusnya. Jadi kita tak mau panjangkan sini. Tapi Syekh buat main juga no. Fil infitah. Infitah ni maksudnya terbuka. Ni satu sifat huruf. Infitah lawan dia itbaq. Infitah ni kalau itbaq dia hanya huruf sad, dad, ta, dha. Kan? Baki dia infitah. Infitah ni baki daripada huruf hijaiyah, iaitu 25. Huruf hijaiyah yang terlibat dalam hukum akal ni 29. 4 huruf itbaq. Nanti kita akan bincang ni. Saya hanya nak sebut pengenalan je. Tak boleh nak terang ni, nanti akan jadi panjang. Okey. Tu contoh. Wal istifal. Istifal ni nipih. Sifat nipih. Lawan dia isti'la. Wal jahr. Jahr ni maksudnya jelas. Lawan dia hams. Tak jelas. Fahathahu syakhsun sakat. Yang sin apa semua tu huruf hamas. Okey. Jadi huruf-huruf ni dia ada huruf idgham yang tamathul macam nun. Maksudnya tamathul ni maksudnya sama. Nun bertemu dengan nun, tamathul lah. Mutamasil lain. Ada yang tajanus. Tajanus ni kadang dia sama, makhraj dia sama. Maksudnya daripada makhraj yang sama tapi sifat berbeza. Ada yang sifat dia sama tapi makhraj berbeza. Dia pusing-pusing, nampak tak? Okey, itu mutajanisain. Wa mudhara'atuha, dan persamaan nun wa mudhara'atuha an-nunu wa tanwin bil lin. Dan persamaan nun dan tanwin dengan lin. Lin ni maksudnya huruf waw dan ya. Huruf waw dan ya dia ada sifat lin. Mana? Allazi fihima li shibhi bil gunnah. Yang mana kedua-dua ni maksudnya nun dan tanwin ni dia ada shibih. Shibih ni maksudnya ada persamaan. Dia bukan sebiji tapi dia ada, kebanyakannya dia hampir-hampir sama dengan lin. Sebab apa? Sebab ada nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw. Nampak tak? Okey. Jadi dia nak cerita hak ni, sebenarnya perbincangan ni tak ada kaitan pun. Maksudnya untuk orang yang nak belajar cara baca ni tak ada kaitan pun, tapi untuk orang yang lebih takhasus, cuma saya baca juga sebab Syekh sebut. Tapi perbincangan ni kita akan bincang dengan lebih terperinci selepas benda ni, insya-Allah taala. Baik. Walamma kanatil wawu, dan manakala waw itu min makhrajil mim. Okey. Dia kata apa di sini? Waw itu daripada makhraj mim. Sebab waw dan mim apa dia? Huruf bibir, syafatin. Kan? Waw macam mana nak sebut dia waw?
Muncungkan dua bir. Kan? Dhammu syafatin. Waw. Kan? Kalau mim, itbaqus syafatin. Tak? Mim itbaq, tapi dia kurang sikit. Tutup mulut dia tu berbanding dengan ba. Mim macam ni. Kalau ba, dia tekan sikit. Nampak dah? Okey. Udghima fiha kama udghima fil mim. Maksudnya sini apa dia? Maksud nun mati dan tanwin bertemu dengan waw. Nun mati dan tanwin bertemu dengan mim. Jadi dua-dua ni sama je baca. Iaitu apa? Idgham. Mimma miwali. Tu yang murad apa? Musannif atau murad pengarang ni nak sebut. Nampak dah? Okey. Thumma udghima fil ya. Kemudian diidghamkan pada ya. Yang ni dia sebut apa ni? Kanatil waw. Waw ni maksudnya waw daripada huruf idgham ni. Lepas tu makhraj mim. Udghima fiha kama udghima fil mim. Maksudnya ni semua ni nak kaitan. Maksudnya asrar daripada apa? Daripada huruf idgham ni. Nampak dah? Asrar ni maksud rahsia. Okey. Thumma udghima fil ya. Kemudian diidghamkan pada ya, maksudnya nun mati dan tanwin bertemu dengan ya. Okey. Li shibhiha. Kerana shibih. Shibih ni maksudnya hampir-hampir serupa. Okey. Bima ashbahal mimu wa huwal mim wa huwal waw. Kerana hampir serupa dengan apa? Mim. Wa huwal waw. Okey, jadi dekat sini apa ya pun lebih kurang juga kan? Lebih kurang. Min yauma'id. Nampak dah? Okey. Wa udghima fil lam war ra littaqarub. Okey. Dan diidghamkan pada lam dan ra littaqarub. Okey. Lam dengan ra ni dia mutaqaribain. Mutaqaribain ni maksudnya makhraj dengan sifat hampir. Hampir, dia tak sama. Dia beza dengan mutajanisain. Mutajanisain ni dia mesti salah satu sama, lepas tu yang lain tak sama. Sifat sama, makhraj tak sama. Makhraj sama, sifat tak sama. Dia pusing tu. Nampak dah? Tapi kalau taqarrub ni, mutaqaribain ni, dia sifat dan makhraj hampir sama. Hampir. Bukan sama lah. Okey. Fil makhraj. Benda ni dia agak payah sikit. Dia ada tajuk yang khusus. Cuma saya bagi lalu saja. Bagi lalu ni maksudnya kita cerita secara umum saja. Nanti insya-Allah kita akan bincang dengan lebih terperinci selepas ni. Fil makhraj wa fi aktharis sifat. Okey. Okey, lam dengan ra ni kalau banding dengan nun mati bertemu dengan lam ataupun nun mati bertemu dengan lam ataupun nun mati bertemu dengan ra. Okey. Nun mati lam ra ni hak ni depa ni kalau kita ikut pandangan apa Imam Ibnul Jazari, depa ni dikira sebagai apa? Taqarub. Sebab apa? Dia nun kan? Nun lam ra. Dia macam tu. Dekat gusi ni dia macam ni. Dia dekat-dekat. Dia tak duduk tepat sekali. Tapi kalau Imam Syatibi dia kata sama. Okey, ni perbincangan yang ni. Tapi tempat saya sebut juga sebab dia sebut mutaqaribain ni sini. Okey. Jadi benda ni tak menjejaskan bacaan pun. Cuma musannif sebut juga. Jadi kita baca juga sebagai tabarukan pada pengarang tu. Okey. Jadi dekat bawah sini taqarub. Jadi mutaqaribain sini. Nun mati bertemu dengan lam ataupun ra. Okey. Wa fi aktsari sifat. Pada kebanyakan sifat. Maksud kebanyakan sifat ni maksudnya sifat-sifat ni lebih kurang. Lebih kurang. Nampak tak? Wa wajhu hadfil ghunnah ma'a ra al-mubalaghah fi at-takhfif. Okey, lepas tu dia kata dan wajah hazfil ghunnah maksudnya meninggalkan ghunnah. Kan bila nun mati bertemu dengan lam ataupun nun mati bertemu dengan ra tidak ada ghunnah. Dia hanya cuma ada idgham saja. Idkhal saja tapi tidak ada ghunnah, tidak ada dengung. Tu dia kata ma'a ra al-mubalaghah. Dia kata pada ra ni
al-mubalaghah fi takhfif. Pada ra dia lebih nipis ataupun lebih kurang. Bukti dia sebab apa? Sebab ra dia ada satu sifat, iaitu takrir. Okey, bukti dia kita kena baca contoh sikit. Contoh, nun mati bertemu dengan lam. Wa man lam. Okey, kita nampak lam jelas kan? Lam jelas. Okey. Kalau mir rabbihim ada bunyi takrir. Ada sikit kan? Sikit. Ar-Rahman kan? Mir rabbihim dia ada sikit. Jadi maksud musannif sini maksudnya martabat yang mana lebih maksudnya dia punya idgham nak kamil tu yang mana lebih. Yang lebih tu, yang lebih tinggi, yang paling sempurna adalah lam. Lepas tu baru ra. Tapi dua-dua ala kulli hal, dua-dua adalah idgham kamil. Sebab apa? Tidak ada dengung. Nampak lah? Okey. Jadi kita ada sikit lagi, kita habiskan dengan syawahid yang ataupun kita kata dalil dari matan yang dibawakan oleh Syekh. Iaitu diambil daripada matan tuhfah. Wa ilaika syahidul idghami minat tuhfah. Dan dalil, maksudnya dalil hukum ni yang diambil daripada matan Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat, ataupun fi yarmaluna indahum qad thabatat, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima, ataupun ulima, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala, wathani idghamun bi ghairi ghunnah fil lam warra thumma karriranna. Nampak tu? Dia tolong. Okey. Wathani idgham bi sittatin atat. Hukum yang kedua daripada nun mati dan tanwin ialah idgham. Bi sittatin atat. Bi sittatin atat maksudnya ada 6 huruf. Fi yarmuluna ataupun fi yarmaluna. Pada rumus yarmalun indahum qad thabatat, yang telah tersebut. Okey. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Tapi hukum idgham ni dia ada dua jenis, dua pecahan. Dua pecahan bagi idgham ni. Yang pertama dia kata fihi bi ghunnatin. Yang pertama adalah idgham ma'al ghunnah. Pada dia bagi contoh rumus yanmu ulima yang tersebut kan, yang disebut. Okey. Illa idza kana bi kilmatin fala. Okey. Dia tak sebut syarat habis semua ni. Sebab syarat nak jadi idgham ma'al ghunnah ni ialah apa? Idgham ma'al ghunnah mesti berlaku di dalam dua kalimah. Lepas tu dia kata illa idza kana bi kilmatin fala. Kalau berlaku dalam satu kalimah fala, yakni fala ghunnah. Fala ghunnata. Tidak ada ghunnah. Tu dia kata. Bukan fala ghunnah, fala tudghim. Tidak ada idgham. Silap lah. Okey. Kadunya, contoh dunia. Thumma sinwanin tala. Dua perkataan ni sebenarnya dia ada 4 tapi dia sebut 2 aja sebab nak ringkaskan matan. Wathani, maksud wathani maksudnya yang kedua daripada hukum idgham. Yang pertama tadi idgham ma'al ghunnah. Yang kedua idghamu bi ghairi ghunnah. Idghamun bi ghairi ghunnah. Idgham bila ghunnah. Fil lam war ra. Yang mana hukum idgham bila ghunnah ni nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ataupun ra. Thumma karriranna. Maksudnya kemudian ditakrirkan. Takrirkan apa ni? Ra. Okey, tapi kalau kita baca para ulama sebut bila ra ni di dalam bilakah dia paling sempurna, bila takrir dia yang paling sempurna. Takrir paling sempurna ra, takrir maksudnya getaran. Ra, takrir yang sempurna bagi ra ketika sukun. Ghafur, dia 2 kali. 2 kali. Kalau 3 tak boleh. Ada. Ghafur. Dia tak boleh lebih 2 kali. Okey. Lepas tu sekali atau 2 kali macam tu lah, lebih kurang. Dia tak boleh lebih daripada 2 kali. 3 kali dia akan muwalladah. Dia akan melahirkan ra yang kedua. Salah lah. Okey. Ghafur. Okey. Yang tu paling sempurna. Kalau dalam keadaan dia berbaris, dia kurang sikit. Dia kurang sikit takrir dia tu. Dan syaddah pun sama juga. Yang mana disebutkan oleh para ulama, dia kata kena minimalkan takrir dia, tapi tetap ada takrir tu. Tetap ada sifat getaran tu. Jadi Syekh dekat sini, Syekh Muhammad Shadiq dia nak sebut
yang mana a'la maratib bagi idgham kamil ni. Nampak dah? Antara lam dengan ra yang mana yang paling sempurna? Semestinya disebutkan oleh Syekh lam. Kemudian ra. Tapi benda tu tak ada masalah. Benda tu tak salah, tak tahu pun tak apa. Tapi disebutkan oleh Syekh, jadi kita ambil tabarruk, kita sebut juga. Semoga kita mendapat keberkatan daripada pembacaan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan yang seterusnya pada membincangkan hukum iqlab, iaitu hukum yang ketiga daripada nun mati dan sakinah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.